Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review key coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So, hari ni adalah hari Isnin, permulaan minggu baru untuk kripto. So, hari Isnin dan Jumaat selalunya kita akan nampak volume yang tinggi. So, walaupun hari Isnin selalunya permulaan hari minggu yang pertama ini kita akan tengok sedikit drop normally dalam bearish market. Dalam bearish market kali dalam tahun 2022 kita nampak Isnin dan Selasa mostly kita akan tengok sikit dropping, kemudian barulah hari start malam Selasa ke hari Jumaat barulah kita akan ada sedikit pergerakan naik. So walaupun untuk current position Zul still lagi menunggu position buy untuk short term gain, dan apapun untuk long term dan short term itu akan tunjukkan anda di chart. So apakah pergerakan, apakah keadaan Bitcoin price terkini, adakah price itu boleh masuk buy dah ataupun tidak, kita akan terangkan ke chart. Kemudian di ruangan komen juga di review semalam ada yang bertanyakan pasal SRP, ada pakai Filecoin, nanti tu akan buatkan. So guys, tanpa buang masa lagi, hari ni kita tengok, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam dan apakah yang dah berlaku weekly, dan kita nak tengok juga chart weekly, apa yang dah berlaku dari chart weekly. So ini adalah coin market cap. So macam biasa kita tengok coin market cap currently berada di masih lagi above 1 trillion. So good, kita berada di 1 trillion. Kemudian volume macam biasa, volume sedikit untuk ujung minggu iaitu 70 bilion. Kemudian BTC terus melakukan dropping daripada 42 dah now berada 41.1. Ethereum pun dropping sikit ikutkan hari Jumaat kita tengok 19.1, now dah 18.9. So dua-dua melakukan penurunan. So tengok harga semasa ataupun tengok summary pergerakan untuk semalam, iaitu total market drop 1%, volume drop 11%, kemudian BTC dominant juga drop 0.25%. So hari Minggu normal melakukan dropping. Kemudian untuk di harga-harga ataupun kita tengok harga-harga semasa untuk Bitcoin dan juga coin altcoin yang lain. So Bitcoin currently berada di 23.3k dengan dalam tempoh 24 hours malam kita drop 1.6. So walaupun untuk dalam tempoh 24 hours perlu lagi complete, kita ada still lagi ikutkan tu buat ni dalam pukul 7. So ada lagi dalam pukul 1 jam lagi untuk completekan 24 hours candle daily dan candle weekly kita untuk close hari Ahad. So di Ethereum berapa? Ethereum 1.6 dengan dropping sebanyak dalam tempoh 24 hours adalah 1.2%. So disebabkan Bitcoin dan Ethereum melakukan dropping, kita akan tengok altcoin lain-lain juga turut melakukan dropping. So altcoin jatuh berapa persen? BNB jatuh 2.2, SRP 1.8, Cardano 1.6, Solana 4.0. So mostly banyak melakukan dropping. Polkadot naik 5%, yang lain semua tengok dia naik. So nanti kita akan tengok Polkadot kenapa naik ni. Zul pun tak terbaca news apa pun pasal Polkadot ni, mungkin Zul termiss. Nanti kita akan tengokkan di chart, kita tengok apakah chart beritahu kenapakah Polkadot melakukan peringatan. So let's go tengok pergi ke fear index. Fear index kita berada di, dah lama kita tak berada di kawasan kuning ni. So less fear, masih dalam fear tapi less fear tu meaning good untuk kita melakukan bounce sikit. Macam anda tahu bulan 8 ni tak ada sebarang data yang penting, unless cuma hanya data CPI saja. Untuk interest rate dalam bulan 9 baru ada. So ini dalam satu bulan 8 ni adalah good opportunity untuk kita melakukan release bound ataupun melakukan sedikit peningkatan untuk crypto market secara keseluruhannya. Okay, tanpa bahasa lagi, let's go kita pergi ke chart. Yang pertama kita akan pergi ke Bitcoin. Dia akan updatekan Bitcoin apa yang dah berlaku di Bitcoin. So di Bitcoin still lagi berada dalam kawasan channel ni. So ada monitor channel bawah ni dan tu expand sikit untuk middle line, ada channel besar ni. Kita tengok macam mana. Inilah aku kata tu punya target untuk expectation kita punya release bound antara 26k ataupun 28k. So beyond that kita tak tahu. Apapun tu hanya monitor untuk at least untuk release bound kekasan 26 adalah possible, 29 adalah rezeki. Kalau ada break lagi, kita nampak adalah breakout trendline yang nampak yang putih ni yang draw hanyalah breakout tak strong pun. Dua sepatutnya hanya kalau breakout trendline ni hanya akan price hanya akan buat sawi, dan sawi tu hanya untuk more drop ke bawah. So apapun itulah untuk more short long term garakan tu. Untuk short term apakah yang kita dah tengok. So untuk di Discord channel hari Sabtu dan Ahad tu ada sharekan support-support yang tu nak tengok untuk buy. So siapa yang tahu di Discord channel hari Jumaat itu sudah close position, tu ada masuk position 1000 di Ethereum, 1000 di Bitcoin,
dah tu close position. Alhamdulillah profit kali Zul tunggu. Sebab apa Zul jual sini? Disebabkan stok RSI kita berada overbought, stok RSI kita berada overbought. So ini bertanda kita akan ada sedikit correction sebelum melakukan peningkatan. Dan correction tu di mana Zul ada expected untuk ada dua support, iaitu sama ada di box ini dan box ini. So currently Zul akan terang box manakah yang perlu kita pakai. So currently price dah pun berada di first box Zul. Kemudian kita tengok RSI berada di 50 dan stock RSI berada over. Yes, good untuk berlaku sikit rebound, tapi inilah bukan kita tak nampak kita akan ada kenaikan yang drastik kecuali kita nampak volume. So apapun stock RSI dah berada oversold, stock RSI berada di atas 50, so meaning good untuk dia rebound beli masa. Kalau dia naik tak masalah, biarkan saja, tapi Zul tak expected dia akan naik lebih tinggi. At least kalau dibantu dengan volume, at least kita boleh nampak dalam 26. So apapun position ni Zul tak buy, Zul akan holding lagi. Sebab apa? Zul akan tunggu iaitu satu indicator di mana macam Zul cakapkan hari Jumaat itu masa Zul buat live, iaitu kita nak tengok RSI. Kita nak tengok RSI kita berada di oversold dan juga kita nak tengok stok RSI kita juga berada di oversold seperti yang mana kita tengok untuk pagi ni. So apapun ini bukan lagi good position untuk entry untuk short term gaining, tapi apapun untuk long term Bitcoin anda dah boleh buy untuk monthly. So siapa ada budget untuk bulan ni, bulan 8, bulan dah 1 bulan 8 kan, tu untuk DCA monthly anda boleh buy lagi Bitcoin. Sebab apa? Whatever Bitcoin antara 26k dan juga 15k adalah good position untuk anda DCA secara monthly, untuk anda kata holding asset itu untuk next bulan expectation dah tahun 2025. So untuk short term masih belum lagi. Untuk short term Zul still lagi menunggu pergerakan ini, iaitu pergerakan Bitcoin drop ke punya expectation adalah di kawasan second yang ni. So walaupun yang ni kita hanya monitor saja, so yang ni mungkin kita boleh delete je. So tak monitor sebab apa? RSI tak cantik nak. So ini currently Zul akan monitor yang ni. Pergerakan ni apa yang Zul harapkan adalah pergerakan Bitcoin drop ke kawasan ni ataupun sedikit lower. Apapun kita tengok macam mana pembentukan RSI. Sekiranya RSI dah sampai oversold, kemudian stock RSI pun berada oversold, mungkin kata price tak touch kan ni, mungkin sampai sedikit saja ke ni, tak masalah. Kita still lagi boleh kata masa itulah baru Zul akan entry. Kalau ikutkan yang ni kita ada juga sedikit atas. Apapun inilah aku kata area antara 22.5 ke 22.5k ke 22k adalah Zul antara yang Zul tunggu untuk short term gaining, untuk price itu rebound naik ke atas. So itulah position Zul. Apapun macam biasa, kalau anda nak tahu Zul punya bila buy ataupun sell, Zul akan sharekan di Discord channel Zul. So anda nak join punya Discord channel Zul, make sure anda join punya YouTube membership dan dapatkan link ke Discord channel di ruangan punya homepage YouTube channel. So guys, di Bitcoin inilah pergerakan tu. Apapun untuk hari ni, mungkin satu hari Isnin Selasa, Isnin Selasa mungkin kita nampak dropping. So hari semalam pun sudah aku terangkan anda, kita ada di 4 hours kita ada signal bearish, iaitu pergerakan ni yang mana candle hijau dan candle merah ni menunjukkan kita akan expected dropping bawah. Sebab apa? Candle ini dipanggil bearish engulfing. Bearish engulfing lah price mau drop bawah, dah pun drop. First support kita dah pun touch tadi, iaitu kawasan ni. Sana kena asalkan support ni tahan. Yes, support ini boleh bounce balik atas, tapi hanya dengan volume. Kalau volume naik, ada naik, tapi pun Zul tak buy kawasan ni. Sebab apa? Zul tunggu more expected untuk short term. Untuk long term tak ada masalah, anda boleh buy antara 26 ke 15k, tapi untuk short term Zul still lagi tunggu dalam around 22k sebelum kata rebound untuk kita gain profit ya, seperti yang ini. So itulah kata perkara positif yang tu tunggukan di Bitcoin. So di Ethereum dia kurang sama, pergerakan ataupun chart setup dia lebih sama. So kali kita tengok check stock kata kita punya support stock pula. Kita punya support dah touch, kemudian stock RSI berada di oversold. RSI masih lagi berada di middle, so bukan good untuk short term, tapi untuk long term still lagi good. Sebab apa? Ethereum macam juga katakan sebelum ni, siapa nak buy Ethereum, whatever antara Ethereum antara 1.7k dan juga antara 1k adalah good position untuk anda DCA secara monthly, untuk anda simpan aset anda untuk long term, iaitu expected net bulan tahun 2025. So itulah di mana composition untuk long term dan short term. Untuk long term Bitcoin 26.15, untuk Ethereum untuk long term buy adalah 17 ke 15, 1.7 ke 1k untuk anda DCA secara monthly. Untuk short term di Ethereum tu akan tunggu position ni, sama juga tu ada support ni. Still lagi sama pergerakan di seperti ini, iaitu tunggu untuk RSI berada di oversold.
stock RSI dah beroversold, cuma RSI saja yang masih belum berada di oversold. So ini yang tu tunggukan. Tu hari semalam pun tu ada share kan, kita ada pergerakan sedikit bearish, iaitu yang ni kita ada panggil aku kata bearish diversion. Bearish diversion ni adalah di mana price buat higher high tapi RSI buat lower high. Itu bermakna kita petanda akan ada sedikit correction. Tu correction tu mana mostly kita akan tengok correction yang sampai yang kita tengok lah, mostly yang tengok adalah daripada swing low ni to swing high ni kita akan ada, daripada swing low ini to swing high ini kita akan dapatkan Fibonacci, iaitu daripada swing low to swing high kawasan ini. So now dua expectation adalah price akan drop ke kawasan ini. Kemudian apa yang kita tengok adakah good atau tidak untuk buy untuk short term gaining, ialah kita akan tengok RSI berada di oversold dan stock RSI berada oversold. Itulah bermaknanya good position untuk short term gaining. Dan kalau anda nak buy untuk berdasarkan untuk long term pun tak ada masalah. Berapa still lagi antara 1.7 dan 1K good position untuk anda entry untuk long term. Cuma short term masih lagi tunggu untuk setup buy di Bitcoin dan Ethereum. Hopefully minggu ni kita dapat sikit hasil, kita dapat good setup untuk mungkin hari Selasa, kemudian hopefully untuk hari Jumaat kita ada pump, kemudian kita akan keluarkan modal, profit kita akan tinggalkan dalam market. Kenapa yang profit kita akan tinggal dalam market? Sebab apa? Itu adalah kita nak buat bekalan untuk next bulan. So currently modal kita akan aku kata keep modal kita, secure kita punya modal. Sebab apa? Cakap end of the year expectation kita akan ada lower low lagi. So Ethereum lower low kali berada di 870, expected less next lower low adalah berada di 500. Kemudian untuk Bitcoin expected currently Bitcoin berada lower low adalah berada di kawasan 17.6k. Expectation untuk Bitcoin lower low next end of the year berdasarkan circle market ataupun bearish market, 4 year circle market, kita nampak Bitcoin ada opportunity untuk dapat 10k. So apapun itulah, kita akan buat short term gaining dan long term kita still lagi holding kita punya modal. So itulah untuk Bitcoin dan Ethereum. So nanti tu akan pergikan di ruangan komen. So di ruangan komen ada yang tanya pasal SRP semalam menggila. Okey. Morning tu jogging. Okey. Walaupun tengok Filecoin. Okey, tengok Filecoin SRP naik boleh naik sampai berapa. Nanti tu akan tengokkan SRP. Okay, banyak SRP lah. SRP. So, dua pun ada low SRP 1000 tapi sudah jual lah. So, still lagi tunggu position. Kita tengok macam mana end of the year. Hopefully kita dapat price yang terbaik. Nanti tu akan masuk juga untuk SRP. So, untuk ini pump dump betul. Kita akan melakukan dump dulu macam ceritakan. Short term retest untuk kita good setup untuk next punya rebound balik. Sebab apa? Kita berdasarkan chart kita nampak RSI ada ataupun market dah pun overbought. Bila overbought, kita nampak price akan sedikit cooling down untuk berada di oversold sebelum dia ada momentum balik untuk naik atas. So untuk SRP, apa yang dah berlaku semalam? Adakah melakukan kenaikan yang drastik? Tengok SRP. So macam juga kan sebelum ni kita ada poin penting untuk SRP iaitu 38 sen dolar. So 38 sen dolar tu cakap siapa yang ada buy kata SRP 38 dah boleh keluar profit. Currently SRP dah naik, kita akan biarkan naik, kita akan tunggu retest. Now good untuk SRP, maknanya momentum adalah breakout dan retest. Breakout dan retest iaitu breakout kali dah drop lagi, adakah boleh drop lagi bawah? Kita nampak ada possible sikit lagi drop bawah sebab apa kat sini kita tak ada clearly, sebab kita ada yang ni, ada yang ni. So meaning kita expected range ada dalam kawasan ini. Nanti tu akan tengokkan di manakah support berdasarkan Fibonacci yang kita boleh tengok untuk SRP. So SRP sama juga potential yang kita nak tengok kalau anda nak short term game, iaitu sama juga RSI mesti adalah oversold. Stock RSI juga mestilah oversold. Kerana RSI berada di 50 dan stock RSI dah hampir oversold. So meaning still lagi kita ada late untuk daun bawah. So macam juga tadi Bitcoin ada still lagi menunjukkan price nak dropping ke dalam 22k. So meaning untuk altcoin tak kisahlah sebullish mana pun setup altcoin, kira-kira Bitcoin drop, altcoin juga akan ditarik sekali drop bawah. So untuk Ethereum, ke manakah position untuk dia drop? Ada monitorkan support di kawasan ni. Currently support ni holding. So net support lah di kawasan ini. So kali kita akan tengok apa pun, inilah antara support. Macam mana tu dapat support ni? Yang pertama kita akan dari swing low ini to swing high, kita dapat support ni. Kemudian next kena tarik yang paling lower ni, kita dapat support ni. So dua lah support ni, minor, kuartal dua minor support. Tapi support ni nampak mostly kita tengok di Bitcoin Ethereum buat support ni mostly tak akan holding. Kita akan expected untuk price tu akan drop kawasan ni. Expected price drop dalam kawasan 35 sen ke 34 sen, barulah consider good position untuk short term gaining untuk dia rebound balik. Tapi pun berdasarkan kita tengok macam mana. Hopefully masa tu RSI berada di oversold.
RSI berada oversold, stop RSI berada oversold dan price berada kawasan ni, meaning itulah good opportunity untuk anda short term gain. Untuk long term gain tu tak sarankan untuk anda buy lagi untuk SRP. Sebab apa? Macam Joe cakap kan, untuk altcoin ni, untuk current dalam bearish market, kita buy Bitcoin dan Ethereum dulu. Untuk altcoin yang lain kita hold kita punya position dulu. Hanyalah untuk long term. Untuk long term kita jangan buy lagi, kita tunggu expected untuk end of the year macam mana. Bila Bitcoin drop, dalam expected untuk Bitcoin drop 10k, altcoin akan drop lagi lower. Dan SRP Zul ada target untuk lower lah berada di kawasan 13 dan juga kawasan ni, iaitu antara 17 dalam 11 10 sen ke 6 sen. So itulah boleh berlaku sekiranya Bitcoin drop ke 10k, anda akan nampak opportunity untuk Ethereum berada kawasan ni. So kalau betul-betul dapat rezeki sampai 6 sen, memang tu akan buy lah. Tapi adakah boleh jati atau tidak, kita akan tengok macam mana para market. Time will tell. So itulah di kuartal di SRP. So tanya di SRP nak sampai boleh mana, SRP boleh naik sampai mana. So currently dah breakout ni, kita akan tengok untuk short term gate dalam kawasan ni. Sekiranya price drop kawasan ni, mostly kita boleh lagi, kita akan tengok last performance, swing high to swing low, break sampai betul-betul 1.6. So kemudian kita boleh target yang sama juga, at least untuk minimum 1.2, maximum 1.6 untuk pergerakan daripada swing high ini. Dan sekiranya price drop ke kawasan yang zona dalam kawasan box ni, kita ambilkan dalam lower low ini saja. So meaning untuk price breakout ni minimum 1.2, 1.6, kita next target lah berada di 42 sen dan juga 44 sen. Ada apakah di kawasan 42 dan 44? Macam biasa kita akan buat test price, kita akan letak situ dan letak kat situ. Kemudian kita akan back forward belakang dan tengok ada major kita punya. Ini nampak kita ada major, aku kata halangan dan major juga. So meaning inilah key level. So intilah key level. Kalau 44 tu consider key level. Key level seperti mana yang tu draw kuning ni, di mana price itu akan mau naik ke atas. So ini taklah kita akan letakkan yang ni, kita delete. Kita akan letakkan satu line kuning untuk tengok dia punya adalah kuartal key level. Key level kalau kita breakout ni minit sama di 34 adalah more gaining untuk atas. So inilah kawasan-kawasan yang kita boleh expectation untuk berlaku price sampai, iaitu adalah 42 dan 40 sen. Walaupun untuk kali ni kita akan tengok sedikit dropping dulu. Dropping expected di kawasan 35 sebelum dia ada regain balik naik atas. Secara daily still lagi aku kata breakout dan retest. So breakout retest ni good maknanya. Walaupun kalau macam juga tadi, untuk Bitcoin untuk hari ni mungkin ada pump, tapi pump itu expected dua takkan buy. So pump mungkin sedikit aja, mungkin pump untuk naik atas, kemudian biarkan kita terlepas pump buy. Sebab apa? Walaupun ini kawasan support ini untuk short term bukanlah good position untuk kita entry. Tapi kalau anda high risk person, tak ada masalah, boleh saya masuk. Sebab apa? Berdasarkan RSI macam juga sebelum ni, whatever RSI berada above atas 50 adalah good dah. Sebab apa kalau ikutkan ni untuk pump, mencakap untuk pump yang condition macam ni adalah hanya memerlukan volume. So kita dah mula hari Isnin, hari Minggu atau hari weekend, hari Isnin sampai Jumaat, semula kita nampakkan volume. So ini boleh berlaku di mana-mana setup ni sama, iaitu tengok RSI berada 50 dan melakukan kenaikan. Kemudian kita ada momentum yang kuat. Sebab apa? Stop RSI berada bawah. So meaning dengan support oleh volume tinggi. So volume kita tahu bila ada volume, kita tak boleh tengok. Volume hanya berlaku bila whale masuk saja. Sekiranya ada volume yang tinggi masuk di Bitcoin, expected untuk di line chart juga akan melakukan peningkatan. So peningkatan ini boleh menyebabkan SRP daripada point ini melakukan kenaikan lagi ke atas. Kenaikan sampai mana? Expected macamlah boleh sampai di kawasan 42 dan 44 sebelum kita ada retracement. So bagi Zul tak masalah, untuk short term biarkan saja naik. Given time kita akan dapat juga position retest yang mana kita nak, iaitu price oversold, dua-dua oversold dan price tu berada di kawasan support, dan kita akan ada massive gain yang ke atas, more safe untuk gaining dalam short term plane game. So itulah untuk di SRP. So hopefully apa yang tu terang dapat membantu anda pergerakan di SRP, macam ke manakah arah pergerakannya. So itulah aku kata antara short term dan long term. Kali tengok candle merah aku kata draw tinggi juga. So apapun, dia sarankan anda jangan terlampau zoom in sangat chart. Kalau anda nampak zoom in macam ni, memang akan anda nampak huge pump. Yes, memang huge pump dalam kawasan aku kata hampir 12%. Apa tapi untuk long term, kalau kita tengokkan
price still lagi berada dalam bearish market, dan kita tengok still lagi kita punya trend ada daripada downtrend. Kita still lagi jauh lagi untuk kita breakout. Kalau ikutkan SRP perlu breakout Thailand ni lah baru kita nampak more positif. So untuk short term, yes, good untuk SRP melakukan kenaikan. Untuk long term still lagi bukan good position untuk anda buy dan holding untuk long term. Cuma kalau short term ni kita nak buy, kemudian kita keluar modal, yang profit kita tinggalkan. Sebab apa? Profit itu untuk dalam bearish market yang kita penting adalah kita nak collect aset sebanyak boleh, dan kita nak keep kita punya modal. So next coin kita akan tengok adalah Filecoin. Lama juga saya pergi dekat SRP sebab apa? 1, 2, 3, 4 orang tanya pasal SRP tu, lama lah sikit. Kemudian kita tengok di next coin adalah ada Filecoin. So Filecoin, apa yang berlaku di Filecoin? Filecoin ada okay, tengok Filecoin. So nak tengok Filecoin USDT. So Filecoin akan dua kali yang tengok di Binance ya, USDT. Okey, tengok Filecoin apa berlaku. So Filecoin dah sampai pun tu punya $10. Ada apa di kawasan $10? So $10 adalah consider dia punya last, aku kata macam mana cakap, dia punya adalah dia punya opening. Kalau ikutkan di Binance kita ada opening price iaitu di kawasan ni, nanti tu akan adjust betul-betul balik lower tu, tak sikit je lah. Kalau ambil daily memang tak tepat, kena ambil sikit kawasan ni, tekan unlock, kita akan adjust di 4 hours. Sebab tu juga kalau nak letak apa-apa, letaklah di 4 hours. 4 hours adalah lebih selamat. So 4 hours adalah lebih tepat. So dia 4 hours, kemudian kita akan pergi balik daily, kita zoom out price di Filecoin. Filecoin, macam cakap, Filecoin lah consider good untuk long term, tapi dengan apa yang berlaku dalam tahun 2021, kita tengok Filecoin dah kena hack berapa? 2 kali, tak silap 2 kali tu kena hack. Masa dekat sini sekali dan masa dekat sini sekali, kalau tak silap tu 2 kali dah kena hack Filecoin ni. Kalau based on yang tu tahulah, kalau tu salah info mungkin tu salah coin. So walaupun untuk di Filecoin ini yang pergerakan nampak price itu sedang aku kata tak untuk regain balik kita punya last support. Macam kan price drop, last support lah kita free fall kita expected boleh jatuh sampai 0. So bukanlah good position untuk anda long term, tapi kalau anda yakin dengan dia punya project, tak ada masalah, boleh buy. Tapi ikutkan RSI secara technical adalah bukan good position untuk buy. Sebab apa? Dah drop below last support, dan apa yang kita tengok adalah Filecoin perlu bernaik balik atas support ini dan keep aku kata berada di above support. So meaning good kita untuk buy long term. So untuk secara RSI, technical, RSI berada betul-betul di overbought. Hampir tertinggi. Hampir yang kata inilah tertinggi kali. Kemudian kalau ikutkan tinggi tu berlaku. Yang ini kita tengok bila tinggi ni, price daripada yang ini. Ada drop, kemudian naik second, terus drop. Kemudian yang ni pun last RSI berada di kawasan ni. Kita tengok ada massive drop. Sama juga masa berada overbought, kita ada sedikit drop. Kemudian next kita ada berada kawasan ni, dan tengok align dengan tu punya resist, kita berada di kawasan last support, yang mana support ni currently adalah kita punya major resistance. Walaupun dia last support, tapi adalah currently dia menjadi resistance. So meaning kita nampak RSI berada overbought, stock RSI pun berada overbought. So bukan good position untuk anda long term buy dan short term buy. Macam lah, tahu apa? Secara teknikal, tengokkan price itu dah free fall, boleh drop lagi below. So untuk secara teknikal bukanlah good position untuk buy. Siapa yang buy kawasan ni, ikutkan berdasar itu, kalau ikut bawah ni mungkin aku kata tak ada siapa yang berani buy kawasan ni. Indicator tak ada yang boleh pun. Kalian tengok di 4 hours. Di 4 hours, yes, first hours mungkin siapa yang tunggu, macam cakap lagi, kita tunggu. Contoh price ni adalah bottom di kawasan ni. Kita tengok masa tu RSI berada oversold, stock RSI berada oversold. Kalau anda guna indicator ni, anda buy kawasan ni, now tunggu kawasan naik tu bila TP macam cakap, kita ada support di kawasan 10, iaitu major resistance kita $10. Kemudian currently RSI berada di overbought, stock RSI pun berada over. Now adalah good time untuk anda keluar modal. Kalau anda masuk kawasan ni, keluar modal, kemudian profit tinggalkan. Sebab apa? Anda nak simpan untuk long term. So at least kita dah secure modal. So modal itu adalah good untuk kita buy sekiranya ada drop lagi bawah, dan kita jumpa setup yang sama, kita boleh buat lagi untuk short term gaining. So untuk Filecoin bukanlah good position untuk buy. Kali kita akan tunggu dulu sebarang retestment. Untuk yang ni kita akan tengok first punya support yang kita tengok, swing low to swing high ni. Kita akan tengok support yang ni, iaitu di kawasan price ni sikit saja. Kemudian sedikit lower kita akan tengok di yang ini.
Yang third, so ini adalah potential. Kemudian kita tengok yang ambil yang lower terus, yang ini. So meaning kita ada clash kat situ, mostly dalam kawasan ni. So meaning kita boleh anggarkan yang ni aja, yang ni kita boleh delete. So now inilah expectation support yang anda nak tengok. Price consider kalau ikutkan dulu tak betul di tengah ni, consider price lah plus minus, nak betul lah plus minus sikit. So dalam price kawasan 8.6 dan juga dalam 9.7. So plus minus mungkin aku kata dalam kalau dalam 30 sen plus minus antara dua kata price ni, tu apapun inilah kawasan, tak kisah antara dalam whatever price antara dalam box ni. Kalau anda nak short term gain boleh buy, tapi at least tunggu dulu RSI kita. Make sure RSI di 4 hours berada betul-betul oversold untuk kedua-dua RSI dan juga store RSI. So itulah untuk di Filecoin. So apakah news kita tengok? Itulah untuk analisis ni. So, sekiranya anda nak sebarang nak tengok tu buat analisis untuk anda boleh type di ruangan komen di macam di bawah, type saja. Ataupun anda nak lebih cepat, anda boleh tunggu live malam nanti ada 10 malam macam biasa. Dua akan hari Isnin sampai Jumaat, dua akan buat live untuk pada pukul 10 malam ke 11 malam. Dan sekiranya anda nak data-data yang tu sharekan di Luno, kemudian bilakah tu buy dan sell di kuartal dia punya position, dia akan sharekan di Discord channel. Dan di Discord channel anda kalau nak join dia punya Discord channel, senang saja, anda pergi ke YouTube Member Join, kemudian klik button join. Lepas anda klik button join, buat payment, kemudian anda akan pergi ke dia punya homepage, ada home, video, playlist, community, membership. Dalam ini akan ada membership. So akan anda klik saja membership. Membership ni anda akan nampak sebaik saja lepas anda klik button join dan buat transaction. So membership ni, klik saja membership ini, kemudian dalam membership ni akan ada link ke Discord, dan automatik anda akan anda klik aja link Discord tu, automatik akan anda terus masuk ke dalam dia punya Discord channel. So itulah untuk di crypto. Untuk technical, tengok sedikit secara fundamental apa yang ada untuk current market. Kita tengok ni adalah kuartal hari Ahad, mungkin tak banyak sangat dekat 214 must buy but they okay. Tak ada yang, tapi yang tu menarik adalah ini. Okey, yang ni recession. Okey, yang ni kita nak masukkan. Tengok recession will deepen in quarter 3. Macam juga kan sebelum ni kita dah quarter 2 negatif, quarter 1 negatif, quarter 2 negatif. Meaning by default ataupun by definition recession ialah ataupun kemelesetan ekonomi. Sekiranya dua quarter report dalam negatif, itu bermakna kita dalam recession ataupun dalam bahasa Melayu kemelesetan. Bila kemelesetan ni kita tengok juga kuartal earning report minggu lepas, kita tengok macam mana Google, kuartal Tesla, kita tengok Amazon, kita tengok Facebook, kuartal antara company besar ni report dia punya income adalah negatif. Bukan negatif, expected untuk per share, earning per share tu kalau dia earning per share 1.1 $, tapi earning share lah kuartal bawah. So ini adalah meaning dia punya business tu slow down. Untung tu ada, tapi untung tu tak banyak seperti mana yang di expectationkan. Meaning apa berlaku, kita akan expected untuk quarter 3 akan terus dropping. So bila dropping, apakah company ni perlu buat untuk kuartal jaga dia punya cash flow dalam company. So ini apa berlaku, kita akan nampak akan ada berlaku pengurangan pekerjaan. Kita akan nampak akan kuartal pengurangan produk. Bila berlaku pengurangan produk, apa berlaku, demand tinggi, supply berkurangan, harga akan tinggi. So align dengan kita punya inflation sedang melakukan tinggi. So meaning untuk tahun ni kita still lagi macam cakap, untuk Bitcoin dan current market secara keseluruhan kita holding lagi. Expectation end of the year barulah kita bottom. So align dengan kita punya technical analysis dan juga fundamental analysis. At least sampai hujung tahun barulah kita akan nampak macam mana keadaan ekonomi getting worse. Kemudian masa tu lah government akan baru buat announcement ataupun announce strategi untuk pulihkan balik ekonomi. Masa itu barulah kita akan nampak harga-harga market dan stok secara keseluruhannya akan melakukan kenaikan balik. So pun untuk kejatuhan ke dalam untuk end of the year, hopefully kalau jatuh ke 10k, kita akan tengok, kita akan grab buy. Bitcoin adalah expectation untuk 10k, Ethereum di 5k, dan altcoin kita akan tengok selain Ethereum, kita akan tengok bila Bitcoin bottom expectation 10k, dan masa tu barulah kita akan tengok altcoin kita. Mostly kita tengok altcoin akan drop hampir 95% dan 98% untuk drop bawah. So guys, so je untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda channel live malam ni 10 malam dan 10 11 malam. So jangan lupa like, subscribe, komen dan share kepada rakan-rakan lain. Tu jumpa lagi the next review. Assalamualaikum. Bye bye. Your fucking hands up.